tubuh yang sihat sekiranya digunakan sepenuhnya dengan gaya hidup sihat. Kalau umpama kereta Honda atau Mercedes yang mahal, letak petrol tapi letak saja, kereta itu akan rosak dengan spontan. Kemudiannya, yang ketiga, sekiranya sekolah sampai ke petang. Saya tak tahu macam mana keadaan sekarang, tapi sekolah sampai ke petang sebagai contoh, makanan tengah hari sama ada makanan tengah hari disediakan tanpa ada percampuran secara ataupun perebutan melibatkan anak-anak kita. Ini yang paling penting kita kena lihat. Itu dari segi pemakanan anak-anak ini. Dan penyediaan makanan ini semestinya makanan yang seimbang. Ingat, 80% anak-anak kita mengalami kekurangan vitamin D. 1/3 anak-anak Malaysia sekarang ini stunted growth. 1/3 anak-anak Malaysia stunted growth. Maksud dia apa? Perkembangan terbantut akibat daripada kekurangan nutrisi. Maksudnya, ibu ayah perlu memberikan mereka sumber nutrisi yang cukup supaya baru kita boleh mencapai tubuh badan yang optimum. Selain daripada yang saya cerita mengenai vaksin ataupun follow up, tapi nutrisi, umpama kereta yang tidak ada petrol, so anak-anak ni tidak boleh berfungsi dengan baik sekiranya tidak diberikan nutrisi yang seimbang dan mencukupi. Dan ini hanya boleh dilakukan dengan komitmen ibu ayah itu sendiri, bukan sekolah. Pihak sekolah tak bertanggungjawab untuk memastikan anak anda cukup makan. Okey? Dan yang paling penting di sini, apabila kita nak kata mengenai tubuh badan yang sihat, anak-anak ini juga perlu menjalani gaya hidup yang sihat. Maksudnya apa? Anak-anak ini perlu kembali kepada sifat anak-anak itu sendiri, bermain, bersukan. So, sekolah atau di rumah mesti menekankan gaya hidup yang sentiasa boleh mereka berlari, bersukan, bermain, berpeluh, berbasikal. Pendidikan jasmani kembali kepada aktiviti-aktiviti ini kerana tubuh badan yang sihat hanya boleh menjadi tubuh yang sihat sekiranya digunakan sepenuhnya dengan gaya hidup sihat. Kalau umpama kereta Honda atau Mercedes yang mahal, letak petrol tapi letak saja, kereta itu akan rosak dengan spontan. Sama juga tubuh badan anak yang sedang membesar, dia perlu bergerak, dia perlu digunakan secara sepenuhnya sebagai seorang budak. Jadi untuk kita mencapai kesihatan yang optimum bagi seorang budak ini, jangan hidup dalam ketakutan. Kita mesti hidup dengan cara yang seimbang. Keyword dia seimbang dan bersih dan juga nutrisi yang mencukupi. Rujuk kepada piramid makanan. Bagaimana penyediaan makanan yang sihat. Sedap tidak semestinya sihat. Sihat tak semestinya sedap. Jadi, yang paling penting kita kena kembali kepada asas penyediaan makanan sihat anak-anak ini supaya mereka boleh melindungi diri mereka daripada jangkitan, menawan jangkitan dengan tubuh badan yang sihat dan juga pada masa yang sama tidak mendapat komplikasi sekiranya terdedah kepada apa-apa jangkitan. Jadi, tanggungjawab anda, anak anda dan juga semua masyarakat di luar sana bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak kita makan benda yang sihat dan bernutrisi. Terima kasih kepada Jabatan Penerangan Negeri Sembilan atas peluang menyampaikan maklumat ini. Assalamualaikum.